Okey, tuan-tuan dan puan, saya mulakan webinar kita. Harap semua dapat berikan tumpuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan yang ada bersama pada malam ini dalam webinar online kita. Tak jelas suara Jap. Sebelum saya ni, boleh tak dapat feedback? Ada yang tak jelas dengan suara saya ke? Boleh tak saya dapatkan feedback sebelum kita mulakan webinar? Sangat jelas. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan lama ataupun rakan-rakan baru yang pertama kali dalam webinar online anjuran BSG ataupun Boolean Service Group. Terima kasih atas komitmen anda pada malam ini, dan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Kak Amy, kelas pada malam ini adalah kelas advance, tapi tak ada apa, tak ada masalah. Mungkin yang baru boleh sama-sama dengar dan sama-sama belajar, insya-Allah. Cumanya tuan-tuan dan puan, sepanjang webinar online kita, saya dan juga rakan-rakan tim admin BSG ingin memohon jasa baik anda untuk offkan mikrofon masing-masing. Kita hanya berikan laluan kepada ahli panel kita iaitu Kak Amy, dan session question and ask akan kami buka selepas habis ataupun selesai presentation tuan-tuan dan puan. Dan untuk tuan-tuan dan puan juga, BSG merupakan salah satu grup yang ada di dalam Quantum Metal Sdn Bhd, dan kami memfokuskan kepada simpanan emas yang kita boleh panggil sebagai the best in the world, iaitu GLA, sama ada ganda 10 ataupun ganda 5. Dan juga hari ini tuan-tuan dan puan, BSG telah pun melahirkan ramai anak, bukan ramai anak tetapi ramai reseller yang bergelar dealer developer kan. Kita ada merchant developer, dan tak lain tak bukan, kita ada seorang senior merchant yang mantul tueng, iaitu founder kita sendiri. Dah tersenyum dah pun kan, kita tengok senyuman dia ala-ala seorang ratu cantik, ratu kebaya, iaitu Puan Emily Abdullah ataupun lebih mudah dipanggil Kak Amy SM, senior merchant. Dan tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan anda juga, webinar online akan terus dibuat sebanyak 2 kali seminggu, iaitu hari Isnin dan juga hari Jumaat. Malam Jumaat dah lepas, kita ada hari Jumaat malam Sabtu untuk bersama-sama dalam webinar online. Dan tuan-tuan dan puan, kepada rakan-rakan lama, saya ingin dapatkan bantuan anda sekiranya ada rakan-rakan baru ataupun network anda yang kurang faham, kurang jelas tentang konsep perniagaan quantum metal. Mohon jasa baik anda untuk berikan bantuan dari segi maklumat. Kadang-kadang kita tak nak orang salah faham, orang salah maklumat, dan akhirnya akan tersebarlah maklumat-maklumat yang fake ataupun maklumat-maklumat yang kurang tepat. Okey, Kak Amy telah pun bersedia, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak ambil masa Kak Amy lama sangat, sebab Kak Amy tengah maintain cantik, yang kontrol ayu, dan tengah bersedia dengan fakta-fakta, bukan auta tapi fakta-fakta yang boleh menjadikan kita seorang, tak adalah pergi sampai jutawan, sekurang-kurangnya jadi billionaire. Tak nak jutawan tapi kita nak billionaire lah. Biarlah cita-cita kita tinggi walaupun kita rendah. Betul Kak Amy macam saya, biarlah handsome, janji banyak emas. Itu yang kita nak. Okey tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa dan tanpa drag masa itu adalah emas itu ada dalam Quantum Metal Sdn Bhd. Untuk itu tuan-tuan dan puan, tanpa membuang lagi masa dan fokus anda, saya dengan segala hormat mempersilakan senior merchant kita, Puan Emilia Mastura Abdullah, nama pun ada mas ataupun lebih mudah kita kenal sebagai Kak Amy Mantul Tueng, untuk berkongsi dengan kita semua pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih pada Tuan MC kita. Tuan MC yang kita selalu panggil dia Tuan MC yang handsome, kancak lagi bergaya. Dia tu kalau
Kalau duduk dengan dia memang tak kering gusi lah orang kata. Masa mula-mula Kak Amy present kepada dia pun masa tu, Kak Amy kata, aku ni nak gelak ke nak present, tak tahu yang mana satu. Sebab duduk bercakap 2-3 patah dah gelak. Duduk bercakap 2-3 patah dah gelak dah. Okay. So Alhamdulillah semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Okay. Macam tadi Tuan MC dah perkenalkan diri, Kak Amy. Okay. Dan hari ini seperti yang kita tahu, Quantum Metal telah adakan cambutan bertuah, lucky draw, dan Alhamdulillah lebih kurang 30% daripada ahli grup BSG telah menang cambutan bertuah tu. Dan okay, di sini kami nak share sedikit nama-nama pemenang cabutan bertuah tu. Sekejap ya. Kami akan share. Okay, nampak tak skrin kat ni? Tak nampak? Sekejap ya. Kenapa ya? Present. Sekejap. Okay. Okay. So dah nampak skrin kami. Okay. Ini adalah senarai nama pemenang kita. Okay. Antaranya. Okay. Yang Kak Amy boleh dapat daripada sini adalah list nama-nama dealer kita dan adalah beberapa orang investor yang telah PM Kak Amy kata dia telah dapat. Okay, so sebab dengan Kak Amy ada list nama dealer saja. Kak Amy tak ada semua nama investor dengan Kak Amy. So untuk yang dealer yang Kak Amy dah tahu, inilah list dia. So untuk yang pertama tu, Panda Gold Coin tu dimenangi oleh Wan Mariam ni. Wan Mariam ni orangnya duduk di Seremban. Panda Gold Coin ni harga dia saja belas-belas ribu ringgit. Okay. Lebih kurang lah, lebih kurang RM16,000 harganya. Okay. Dimenangi oleh Wan Mariam. Dan lepas tu kita ada Gold Bar 5 gram. Gold Bar 5 gram ni kita ada lebih kurang 9 orang pemenang di sini. Okay. Ini pun kemungkinan ada investor yang menang. Yang Kak Amy kata tadi, Kak Amy tak tahu nama dia orang. So tak ada kat sini. Okay. Yang ni yang menang Gold Bar 5 gram. Okay. Yang ni pula menang Gold Bar 1 gram. Pemenang Gold Bar 1 gram. Okay. Di sini kita ada 21 orang. Okay. Nik Mahnum rasanya dia bersama dengan kita malam ni, ataupun tadi ada adik dia atau kakak dia bersama dengan kita. Kak Amy ada nampak nama dia tadi. Okay. Tanya pada Puan Nik. Dan merchant kita pun, Rosma Aziz pun ada di sini. Dan yang ni pula pemenang untuk akaun GSA. So akaun GSA kita ada 20 gram, 10 gram dan 1 gram. Kita ada dekat sini yang 20 gram kita ada 5 orang, 10 gram 9 orang dan 1 gram kita ada 19 orang di sini yang telah menang ni. Okay. So tanya kepada pemenang-pemenang yang bertuah ni. Okay. So untuk yang menang physical gold 1 gram, yang 5 gram dengan Panda Gold Coin ni, yang ni tak ada masalah. Yang 5 gram dengan 1 gram tu, kalau boleh contact, atau kalau siapa-siapa yang kenal dia, minta dia contact admin. Okay? Contact admin untuk mempermudahkan urusan admin. Yes, admin akan contact dia tapi akan ambil masa. Tapi kalau dia contact admin, lebih cepat. Sebab apa? Sebab admin perlukan nombor telefon dia, maklumat dia, alamat dia untuk nak courier. Okay? Sebab dia nak courier gold bar kepada dia orang ni. Okay? So please contact admin. Okay. So malam ni apa yang Kak Amy nak share dengan you all sebenarnya,
produk quantum metal. Okay, macam company you all semua dah kenal dah company quantum metal dan you all semua dah join quantum metal. Okay, sebab apa? Sebab you dah yakin, dah kenal quantum metal, dah tahu apa business konsep quantum metal, siapa quantum metal, you dah join dah. So, after you join, what is next? Okay, next is to purchase. Okay, some of you mungkin dah purchase. Okay, dah purchase. Tapi you all mungkin purchase GSA saja. GSA saja, tapi you macam berani tak berani nak beli GLA. Kenapa aku kena beli GLA? GLA pula mahal 1,000 lebih. Okay, sebab sebenarnya ada banyak sangat kelebihan produk-produk quantum metal. Sebab itu di quantum metal ni kita ada 3 produk. 3 produk iaitu gold storage account, gold advance account dengan gold leverage asset. Okay, dan ketiga-tiga ni dia untuk orang yang kelas yang berbeza. Contoh, kalau penyimpan sahaja, penyimpan ni maksudnya dia simpan tapi at the same time, at any time, dia kemungkinan akan bawa keluar duit tu. So dia nak parking saja duit tu sekejap kat situ. Okay, itu guna akaun GSA. Okay, tapi kita pula ada peniaga. Peniaga ni pula, dia akan simpan juga. Dia akan jadi penyimpan juga. Dia akan simpan dalam GSA, tapi dia bijak sedikit sebab apa? Bila dia simpan dalam GSA, bila dia nak pakai duit tu, dia tak keluarkan. Dia pajakkan pula. Supaya dia ada emas and at the same time, dia ada duit boleh digunakan untuk rolling perniagaan dia. Okay? So, dia memerlukan cash and dia pun ada capacity untuk simpan gold tu. So, disitulah dia guna GAA. And kita ada pula satu lagi untuk pelabur. Pelabur ni adalah orang yang boleh letak duit dia dalam, dia boleh invest and at the same time, dia boleh letak kat situ dalam jangka masa yang lama pun dia tak kisah. Contoh kalau kata setahun, it's okay for them. Sebab diorang ni tahu and dia orang ni adalah orang yang berani mengambil risiko. Okay, so they have the money and they can wait. Okay, ini yang kita panggil, they have the holding power. Okay, so kat situ yang kita perlukan bersama untuk kita melabur dalam akaun GLA, kita perlukan holding power. Okay, so kita tengok untuk presentation untuk GSA. Okay. Untuk GSA, kita ada harga buy and sell. Okay. Buy and sell ni company yang sell kepada kita. Buy ni company yang nak beli balik dengan kita. Sell ni company jual kita, buy company beli balik. So, bila company jual kita, definitely company akan jual pada harga yang lebih mahal. Sebab dia nak ada keuntungan. Sebab bila dia buy tu adalah harga yang dia, harga daripada LME. Okay? Okay, yang ni. Bila dia buy balik daripada kita, syarikat beli balik dengan harga LME. Syarikat tak ada markdown. So bila dia jual dengan kita, dia kena jual dengan harga yang sedikit mahal. Okay? So di sini, mahal dia sebanyak mana? Sebanyak 7%, 7% spread. Jangan tahu dia datuk. Okay, sorry. Okay. So, 7%. Inilah 7% ya. Okay. So, investor ni kalau dia nak beli, kalau kita ada modal RM1,000, kita beli, RM1,000 akan dibahagikan dengan harga company sell kepada kita, 249 ni. So, kita akan dapat 4.00 gram dalam akaun kita. Okay. So 4.009 gram ni bila dinilaikan semula tak boleh dinilaikan dengan harga company jual kepada kita. Kena nilaikan balik dengan harga company beli balik dengan kita. Bila dinilaikan balik dengan harga company beli balik dengan kita 233 ni akan jadi harga 94 dalam akaun kita. Okay. So ini yang kita kena betul-betul explain kepada new investor kita. Walaupun RM10 kita kena explain pada diorang konsep ni dulu. Sebab apa?
Bila dia tak faham, dia akan rasa tertipu. Especially bila orang ni tak ada ilmu emas, tak ada knowledge langsung tentang emas, tentang harga jual beli tu. Ni akan timbulkan masalah. Dia kata, bila kita kata tak ada charge, bila kita kata uh, apa tu, boleh beli bila-bila masa dengan RM10, tapi bila dengan RM10 dia nampak ada RM9.34 dalam akaun dia. Mulalah dia bising macam-macam. Okay, so kita kena explain bahawa ada perbezaan harga jual dan beli. Bila dalam akaun akan jadi 934, tapi gram adalah tetap sama. Okay, dan contoh dalam akaun ni 934 ni hari ni, nilai dia pada hari ni. Dan kita tahu graf emas akan sentiasa naik insya-Allah. Okey, dalam setahun lebih kurang 10 hingga 15% dia akan naik. So, dia akan buat untung sebab kalau 10 hingga 15% kenaikan harga emas dalam keadaan hari ni, yang mana boleh bagi kita lebih daripada tu. Okey, I think gold is giving us more return than others. Okay, janganlah tapi kita bandingkan dengan 916. 916 dia punya spread lagi besar. Okay, we are talking about 999, okay, ataupun emas 999, tapi digital gold. We are talking about digital gold. Okay, sebab spread kita sebenarnya 7% is low, very low. And kelebihan kita pula sebagai reseller, ini investor yang beli. Tapi kenapa bila kita join Quantum Metal, kita nak jadi reseller? Sebab reseller, kita boleh mendapat commission. Kita boleh mendapat commission atas setiap pembelian daripada referral kita ataupun pembelian daripada akaun kita sendiri. Contoh daripada sini. Reseller beli gold daripada payout account. Payout account tu maksudnya akaun yang diorang menerima commission. Dengan RM1,000 yang daripada akaun payout tu, bila reseller nak beli emas, dia akan beli dengan harga LME, dengan harga RM233. Yang ni. Dengan harga syarikat beli balik. Itu beza dia. So di sini dengan harga 233, reseller boleh mendapat 4.29 gram. Maksudnya dia dah ada keuntungan 0.281 gram. Apa rasa mungkin boleh padam boleh mute kan? Rasa baru join ataupun okay, thank you. Okay, so perbezaan sebenarnya 0.281 ni adalah RM16. So maksudnya reseller tu dah untung RM16. Okay, tapi sebenarnya kalau kita nak tengok, sebenarnya kita tak penting pada ringgit ni sebab ringgit ni dia akan berubah. Yang kita penting yang ni 0.281. Bayang atas RM1,000 dia dah untung 0.281. Kalau 4 kali dia buat transaksi ni, dia dah untung 1 gram. 1 gram lebih dah. Dengan 4 kali, dengan RM4,000 tu dia dah untung 1 gram lebih. Ini kelebihan reseller. Okay. Ini adalah contoh akaun reseller ataupun akaun Kak Ibn sendiri. Yang mana daripada commission ni, yang ni bukan daripada commission, yang ni kita buy gold. Buy gold, kita beli emas dengan modal RM100, beli emas menggunakan FPX. FPX ni maksudnya kita buat transaksi online. Kita terus beli. Okay? Dan bila kita buat FPX ni, kita jangan pula tekan convert to advance. Convert to advance ni adalah kalau kita nak terus pajak. Hari ni kita nak letak RM100 ni, kita nak simpan. Okay. Bila kita nak simpan, letak 100, klik FPX, klik submit. Okay. Bila kita dah klik submit, dia akan keluar, yang ni, nampak? Masa Kak Ini beli RM100 hari tu, masih kena charge 70 sen. Tapi sekarang ni, company dah eliminate, dah tak ada kan 70 sen. Okay? So, siapa yang beli RM100 ke atas tak ada charge 70 sen. Siapa yang beli RM10, RM20, RM30, tetap kena charge 70 sen. Okay? So, kalau ada duit lebih, beli RM100. At least you tak kena 70 sen tu. So, terus confirmkan transaksi ni. Klik pada confirm. Bila kita klik pada confirm,
dia akan keluar apa tu, check out form ni untuk tunjukkan kita bahawa transaksi lepas, lulus, approve. Okay. Nombor transaksi kita, tarikh dia. Okay. Dan jumlah yang kita dapat daripada RM100 tadi dengan harga 249 dapat 0.4496 gram. Okay. Yang ni yang kita dapat dalam akaun. Okay, yang ni lah 0.496 dengan RM100. Okay. Ini ada satu lagi transaksi. Okay. Satu lagi transaksi nak menunjukkan bahawa dengan menggunakan payout account, kita boleh beli dengan harga LME. Nah, inilah nak beli dengan harga LME. Harga LME tadi 233. So Kak Amy letak di sini 233 nak beli dengan harga RM233. Apa yang Kak Amy dapat? Kak Amy dapat 1 gram. Dapat 1 gram. Dengan dapat beli dengan harga 233.08. So nampak tak? Inilah kelebihan kita sebagai reseller. Sebab itu, kita kalau boleh, jangan hanya invest dekat quantum metal. Jangan hanya invest. Kalau boleh, kita generate more income. Especially dalam keadaan pandemik macam ni kan. Dalam keadaan pandemik macam ni, why not kita ambil peluang kita duduk di rumah ni, kita adakan contoh Google Meet, okay, sharing-sharing dengan kawan-kawan kita tentang kelebihan quantum metal. Okay. Ini pula withdrawal daripada akaun GSA kepada akaun bank. So, di sini kita boleh withdraw serendah-rendah RM10. Dengan RM10 pun kita boleh withdraw. Okay. Nampak dekat sini Kak Amy dah cuba buat. So, transaksi ni hanya RM10. Okay. Dan masuk ke dalam akaun bank. Transaksi dilakukan pada 29 April. Okay. Dan masuk ke dalam akaun bank 30 April. So, transaksi ni kadang-kadang dia berlaku pada hari yang sama, tetapi kadang-kadang dalam harinya. Okay. So, kita kena bagi masa di sini. So, 30 April masuk daripada quantum metal sebanyak RM10. Okay. So, sell gold. Sell gold. Sebab apa? Bila kita withdraw, tadi kita buy gold. Tapi bila kita withdraw tu, kita jual emas kita. Sebab itu dia panggil sell gold acknowledgement. Kita jual emas kita untuk dapatkan cash. Okay. Ini adalah akaun GSA. Okay. Daripada akaun GSA ni, bila kita dah lakukan simpanan dalam akaun GSA ni, kita sama ada boleh transfer kepada company, kita boleh withdraw. Withdraw kita boleh ambil cash atau kita boleh withdraw untuk ambil physical gold. Okay. Dan kita juga boleh pajakkan emas kita. Okay. So, untuk physical gold ni, kalau kurang daripada 20 gram, biasanya company akan courier kepada kita. Dia akan courier kepada kita. Dan jika lebih daripada itu, biasanya dia akan ada representative, company akan berjumpa dengan kita dan akan hand deliver. Untuk orang di Singapura pula, untuk orang-orang di Singapura, disebabkan kita ada Brinks di sana, okay, kena faham, kita simpan emas, quantum metal simpan emas di peti simpanan emas di Brinks Singapura. Okay. Brinks Singapura ni, dia dah lebih kurang 150 tahun pengalaman dah dalam untuk apa tu orang kata simpan emas, simpan duit semua kan. So, cuma yang terdekat dengan Malaysia adalah di Singapura. So, apa yang company buat? Company simpan semua gold kita dalam akaun di Brinks. Untuk orang di Singapura, bila dia nak withdraw, kalau kurang daripada 200 gram, dia akan deliver daripada Brinks, maksudnya dia akan courier daripada Brinks kepada orang di sana. Tapi kalau 200 gram atau lebih, yang orang yang tinggal di Singapura boleh walk in ke Brinks Singapura untuk ambil physical gold. Okay? So orang Singapura boleh walk in ke Brinks Singapura untuk ambil physical gold. Itu menunjukkan bahawa
Betul atau tidak company simpan di Brinks? Yes, correct. Company memang simpan di Brinks. Dan you all boleh pergi ke sana untuk collect your gold. Okay? Tapi 200 gram ke atas sebab kalau tidak semua orang, walaupun 1 gram semua orang nak pergi ke Brinks untuk collect. Okay. So next, daripada GSA macam Kak Amy kata tadi, kita boleh buat GAA. GAA ni pula apa? GAA ni sebenarnya kita pajak emas kita. Emas kita yang kita simpan dalam akaun GSA tu sama macam kita beli emas kat luar. Macam kita beli emas fizikal, kita simpan dengan kita. Cuma selamat. Selamat daripada segi kita tak simpan physical gold tu bersama dengan kita tak ada risiko kecurian, kehilangan, kita tak ada apa tu? Orang kata loss on the cost. Loss on cost maksudnya bila kita beli yang fizikal, dia ada ada minting cost, packaging cost. So kenapa kita perlu tambahkan cost tu semua? Sebab kita boleh beli secara digital dengan syarikat yang selamat yang mengikuti Akta Bank Negara Malaysia dan Patuh Syariah. Dengan Quantum Metal ni semua dah ada. So kita just simpan digital gold tu bersama dengan Quantum Metal. Bila kita nak, kita boleh ambil keluar physical gold. Tapi kalau kita rasa tak perlu ambil physical gold, kita nak pakai cash, withdraw cash saja. Tapi untuk peniaga pula, macam Kak Amy kata, dia dah simpan dalam GSA, nak pakai duit, dia tak akan jual. Sebab diorang ni lebih bijak. Diorang lebih bijak. Diorang ni adalah manipulator. Manipulator maksudnya dia nak gandakan, cari je peluang untuk dapatkan extra money, dapatkan macam mana duit boleh buat duit lagi. Okay, here is one of the way. Di sini kalau kita tengok, okay, di sini adalah satu contoh yang Kak Amy suka tunjuk, yang mana orang ni dia ada cash 50,000, okay, but at the same time dia nak pakai lagi cash ni. Dengan RM50,000 ni, dia nak beli gold tapi nak pakai duit. So, mana kalau kita ada duit RM50 ni, kalau kita pergi kedai emas, beli emas tu, kita nak convert, dapatkan cash, memang dah kerugian dah kat sana. Kerugian daripada macam Kak Amy kata, ada cost dia minting tu semua. Dan satu lagi daripada segi masa. Tapi di sini dengan Quantum Metal, okay, tak payah keluar rumah pun. Okay, kalau kita boleh transfer, tapi yang ni dia buat menggunakan over the counter. Transfer kepada Quantum Metal RM50,000 pada pukul 12.46 tengah hari pada 16 April. Dan pada hari yang sama 16 April juga, dia dapat balik dalam akaun dia RM37,000. Okay. RM50,000 ni yang dikeluarkan untuk bayar Quantum Metal siang hari tu. Bayar untuk apa? Untuk beli emas. Emas dah beli, masuk dalam akaun GSA dia, dan pada masa yang sama dia terus pajak. Dan dia dapat RM37,000. Okay. So, inilah kelebihan GAA. Kelebihan GAA, you dengan satu punca keuangan, you boleh ada dua benda. Boleh ada emas dan boleh ada cash di sini. Okay. Okay. Ini adalah cara kita buat GAA kita daripada akaun kita. Kalau dalam akaun kita, kita pilih gold storage account kita. Basically di sini dia akan buat pengiraan 80% daripada nilai dalam gold account kita. Okay. Dia akan automatic kira, maksudnya di sini ini adalah jumlah maksimum yang kita boleh keluarkan. RM35,000 di sini adalah jumlah maksimum. Okay. Tapi itu adalah terpulang kepada kita berapa banyak yang kita nak pakai. Sebab bukannya semua kita nak guna pun. Kalau kita nak guna RM100 misalnya kata, kita letaklah RM100 dan kita buat pilihan bank kita. Sebab dalam sistem, kita ada pilihan untuk letak berapa banyak bank yang kita ada. Okay. Contoh kalau kita ada 4 jenis account bank, 4 kita boleh letak. So, contoh kalau kita nak hantar kepada akaun M-Bank kita letaklah M-Bank di sini. Okay. So, kita ada buat pilihan untuk hantar ke akaun bank kita ataupun ke akaun MyFullEye. So, tekan submit. Bila kita dah tekan submit, okay,
dia akan tunjukkan bahawa kita nak ambil RM100 masuk ke dalam akaun bank kita dan tekan confirm. Bila kita dah tekan confirm, kita akan dapat email. Ini adalah email yang menunjukkan transaksi kita dan ini adalah rupa dalam apps kita. Sebab kita ada apps yang bernama My Gold Eye. Okay. Semua orang boleh download apps My Gold Eye. Sebenarnya apps My Gold Eye ni adalah sangat user friendly. Dia tak ada banyak sangat menu. So untuk orang yang bukan orang kata bukan IT savvy, yang pandai sangat dengan komputer-komputer ni, boleh download. Sebab sangat simple, butang dia punya function, ada deposit, ada withdraw, ada transfer, ada pay. Okay? Ada 4 jenis function and satu lagi function tambahan dia adalah boleh GAA. Cuma dalam apps My Gold Eye, kita boleh buat 2 produk sahaja, iaitu GSA dan GAA. Kita tak boleh nak monitor GLA dalam situ. Okay. So daripada sini, kita boleh tengok transaksi kita terima pada 10 hari bulan Mac. Email ni menunjukkan bahawa kita dah buat gold advance, dah approve. Okay. Nombor transaksi, jumlah yang kita letakkan kepada company. Okay. And company bagi kita 80% daripada jumlah ni, 2,400 daripada jumlah 3,000 yang kita letakkan untuk cagaran. 2,400 kita boleh keluarkan. So company pegang keseluruhan emas kita 54 gram dan kita dichargekan fee sebanyak 3.5% setiap tahun. Okay. Ini adalah tarikh kontrak kita dan ini tamat kontrak kita. So fee ni sebenarnya syarikat dah tarik siap-siap daripada kita punya 20% balance yang kita dah ada dalam akaun tu. Okay. So, ini daripada apps My Gold Eye, dia akan reflect yang sama. So kita akan nampak 3,200, dia akan ada 3,200, advance kita 2,400. Ini adalah harga emas terkini. Ini adalah untung atau rugi sebab harga emas sedang naik atau turun. Dia akan tunjukkan di sini. Okay. Dan ini adalah jumlah yang masuk ke dalam akaun bank kita. So, selepas kita dah buat transaksi itu, ini adalah senarai transaksi yang kita dah buat. Okay. So ini adalah contoh-contoh senarai transaksi dengan nombor kontraknya di sini yang warna. Okay. Kita kena tahu dalam website Quantum Metal, apa-apa yang berwarna biru ni bermaksud adalah function button ataupun yang berfungsi. Kita boleh klik. Yang berwarna biru ni, bila kita klik je dia akan open. Klik saja dia akan open. Kalau yang berwarna hitam ni, kalau kita klik takkan jadi apa-apa. Okay. So, kalau you nampak apa-apa dalam Quantum Metal ada berwarna biru, cuba klik. Klik untuk kita tengok sahaja. Okay. So di sini bila kita klik yang ni kita boleh tengok detail transaksi yang kita buat. Tapi kalau di sini dia sajalah tarikh masa yang kita buat transaksi, berapa gram yang kita serahkan kepada Quantum Metal. Ini adalah harga pada masa kita serahan kita. Fee kita dah berapa banyak yang terkumpul yang kita kena bayar. Dan ini adalah turun atau naik harga emas semasa daripada masa kita letak tu. So maksudnya ini harga emas sedang menurun daripada harga yang kita letak. So dia akan tunjukkan loss, warna merah dekat sini. Kalau dia dah ada keuntungan, dia akan tunjukkan warna biru. Yang ni yang Kak Amy lebih lanjut lagi sekejap lagi. Macam mana kita boleh buat keuntungan atas GAA dan GLA. GAA ya, atas GAA dan GLA. Okay. So di sini pula, ini adalah detail dia lah, yang macam kita tekan dalam butang biru tadi. Bila kita tekan, dia akan keluar lebih detail lagi kat sini. Dia akan tunjuk segala transaksi kita di sini. Okay. Dan kalau perasan dekat sini, advance fee ni dia tunjuk paid. Advance fee ni dia dah tunjuk paid. Kenapa paid? Padahal kita belum bayar lagi tau fee kita, tapi dia dah tunjuk paid dah. Sebab company akan tarik daripada 20% yang kita letak di company tu, dia akan ambil tu untuk bayar fee kita. So di sini tak ada pun istilah macam kata
emas kita kena lelong sebab kita tak bayar. Masuk tahun kedua kita tak bayar, emas kita kena lelong. Tak. Sebab fee kita akan auto terbayar dengan emas yang kita fundamental 20% tu. Okey. Tapi kalau kita tak nak company usik emas kita yang 20% tu, kita ada pilihan juga untuk bayar fee kita secara berasingan. Okey. So, untuk bayar fee secara berasingan pula, kita tak nak company sentuh yang 20% kita dah letak di situ. Contoh kalau kita nampak fee kita dah $12 dah. Okay, $12, kita boleh buat pilihan pay advance fee. Okay, so di sini kita ini dalam apps My Gold Eye, ini adalah rupa dia, interface dia. Okay, dia ada tarikh dia, masa dia semua. Apa yang kita kena klik di select action. Bila kita klik di sini, dia akan keluar macam ni. So kita buat pilihan untuk pay advance fee. Pay advance fee, dia akan tunjuk di sini sama ada kita nak bayar full. Full ni bermaksud setahun kontrak kita atau kita nak bayar setakat hari je. Kalau kita nak bayar setakat hari tu, dia dah tunjuk jumlah 51.39 dan kita boleh klik FBX. So kita buat pembayaran menggunakan akaun bank kita. So dia tak akan usik daripada 20% yang kita dah tinggal dalam akaun tu. So kita klik confirm. Tapi kalau kita nak bayar advance kita, maksudnya kita nak bayar pajakan yang kita dah lakukan. Kita dah pajak 2,400, kita nak bayar, kita klik action semula, klik pay advance. Jangan klik terminate. Terminate ni bukan kata kita nak bayar, terminate ni maksudnya kita nak jual terus, kita nak jual terus, nak batalkan terus. Maksudnya 80% yang kita pinjam tu kita tak nak bayar kepada company. Kita nak serahkan emas tu kepada company. Okay? So sekarang ni kita nak bayar sebab kita nak dapat balik emas tu. So kita klik pay advance. Bila kita klik pay advance, ya, di sini dia akan letak jumlah yang kita pinjam. Sama kan, 2423.23. Okay. And kita nak bayar full. Nak bayar full. Dia akan buat calculation ni berdasarkan exchange rate semasa. Hari ni mungkin kalau you kata nak bayar hari ni, tekan tengok 9976. Lepas tu tak jadi bayar pula. Terlupalah, mungkin ada tengah nak bayar ni dah nampak 9976. Nak bayar tapi tiba-tiba ada hal lain pula datang, tak jadi nak bayar. Besok pula, baru teringat, alamak semalam kata nak bayar advance tapi terlupa, hari ni lah bayar. Bila you buka hari ni, kalau exchange rate tu berubah naik, jumlah ni pun akan berbeza. Mungkin akan jadi 9980. Tapi kalau exchange rate lebih rendah, mungkin akan jadi 9960. So dia berubah setiap hari ikut exchange rate ya. Okay. Di sini adalah 2423 campur dengan fee yang dikenakan kepada kita ikut kadar semasa lah. And then dia akan darab dengan rate terkini. So kita klik confirm. Okay. Dan kita akan buat pembayaran. Tapi kalau kita tak nak bayar, kita ada pilihan. Kalau kita buat pajakan tapi kita tak nak bayar. Okay. Bila kita tak nak bayar, kita terminate. Kalau orang yang tak nak bayar ni, dia nak terminate, kalau dia dah simpan, contoh, dia buat pajakan tu hari ni. Tapi selepas 4 tahun, dia tak nak bayar, dia nak terminate, kemungkinan pada masa dia dah buat duit lagi. Dah buat duit mungkin sekali ganda. Dan apa yang dia advancekan untuk bayar kan, dia ambil advance untuk bayar. Contoh, dia ambil advance tu 80,000 untuk beli sebuah kereta misal kata. Okay? Dalam masa 4 tahun, mungkin disebabkan oleh kenaikan harga emas, kereta tu boleh terbayar dengan sendirinya. Okay? Boleh terbayar dengan sendirinya. Bila dia terminate, dia masih ada duit tepi lagi, ada duit keuntungan lagi. Okay? So nanti kita akan share yang tu. So yang ni, bila dia nak terminate, okay, ini adalah jumlah yang dia akan dapat. 689. Okay? Daripada jumlah 3,000 tadi, dah ambil cash pakai 2,400. Company tolong ada lagi dalam akaun
duit kita ni ada 689. Hari ni kita tak nak bayar yang 2400. Bila kita tak nak bayar, kita klik action, dia akan keluar, kita boleh buat pilihan terminate. Okay? Bila kita terminate ni, dia akan buat pengiraan, okay, berapa gram darab dengan harga terkini. Dia akan kira dengan harga terkini. Okay? Dia akan kira dengan harga terkini. Lepas tu tolaklah dengan advance yang kita dah ambil. Tolak dengan fee yang patut kita bayar. So, dia akan pulangkan kepada kita $689.41. Ini yang jumlah kita akan dapat. Okay? So, untuk fee maksudnya fee tu yuran yang kita buat pajakan tu, dan untuk pajakan kita boleh bayar sikit-sikit. Okay? Contoh kalau akaun kita tu kita pajak, kita bawa keluar 5,000. Kita ada pilihan sama ada nak bayar 100 setiap minggu ke ataupun 500 setiap bulan ke, boleh. Okay? Tetapi kalau kita, contoh macam tadi kata, kita ambil pinjam pajak 5,000, setiap bulan kita bayar katalah 500. Okay? Tapi company tak akan pulangkan emas kita 500 untuk bernilai 500 setiap kali kita bayar. No, dia tak akan pulangkan. Dia akan pulangkan bila kita dah habis bayar 5,000 tu. Okay, so dia akan kira lump sum, dia akan pulangkan. Jangan pula kita bila bayar 500 tu kita kata, kenapa company tak pulangkan lagi emas saya yang 500 tu kan? No, dia tak akan buat macam tu sebab dia akan jadi macam very messy sangat, kelam kabut. Sebab harga emas kan selalu berubah. So, dia cuma akan collect your payment sampai cukup 5,000, company akan lepaskan semua emas tu. Okay? So, ini untuk GAA. Dan next, kita akan sharing pula tentang GLA. Okay. Sebelum kita sharing tentang GLA, Kak Imi nak cerita sikit tentang GLA ni. Kenapa kita kena buat? Okay? Sebab kita tahu yang GLA ni, dia adalah GLA 1 ganda 10. Maksudnya modal kita 1 saja. Tapi kita berniaga atas 10 kali ganda, atas 10 kali ganda kapasiti yang kita ada. Itu yang kita nak. Sebab hari ni kita tahu, kita apa-apa kita buat pun, ini kita kata apa-apa kita, leverage is very important. Untuk orang yang trading forex pun dia tahu apa itu leverage maksudnya. So, leverage ni bukan hanya daripada segi orang kata money saja. Daripada segi time pun macam tu juga. Contoh, kalau kita tahu kita bekerja seorang, tapi macam mana kita nak benda tu settle pada masa yang cepat? Kita leverage lah. Kita adakan lebih ramai orang, so kita leveragekan masa tu, so lebih cepat kerja tu boleh siap. Okay? So, daripada kita keluarkan modal kita yang hanya orang kata seketul tu je, contoh ada 10,000. Kita boleh keluarkan 10,000 tu nak berniaga atas 10,000 tu, baiklah. Satu kemudahan supaya kita boleh berniaga atas 100,000. Why not? Kan? Sebab company bagi kepada kita ni, syarat dia tak berat pun. Tak berat pun syarat dia. Company cuma nak kita bayar 3.5% per year sahaja atas finance yang telah diberikan kepada kita. Di sini pun ada juga orang yang bertanya pada Kak Amy, company charge 3.5% ni macam interest. Okay? So benda ni kata syariah compliance ke tidak, sebab dia macam interest, sebab company tukar, company tak tulis interest tapi dia tulis fee. Actually benda tu Kak Amy tak perlu nak jawab pun, sebab kita dah ada syariah compliance daripada ISRA, yang mana ISRA ni dah gone through every single detail untuk transaksi ni. Okay? So, how we explain to our customer, itu yang kita kena betulkan. How we explain to the customer. Kita kena tekankan kepada diorang bahawa semua produk kita dah memang syariah compliance. Okay, so at the end of our presentation, dia tak akan tanya balik kepada kita tentang fee lah, tentang mana lah semuanya kan. Okay, kita kena dapatkan keyakinan orang. So, hari ni kalau kita ada
contoh 1 juta, kita ada RM100,000. RM100,000, okey, sama juga dengan kita nak beli hartanah atau kita nak melabur dalam hartanah. Dengan RM100,000 kita ni, kita bayar duit muka. Macam kita nak beli rumah, biasa dia akan minta 10%. So kita bayar 10%, 100,000 and kita dapat leverage. So leverage kita di sini 900,000. Okay, 900,000 ni kita akan dapat satu rumah yang bernilai 1 million. So kita sama ada kita nak buat cara macam ni atau kita bolehkan gunakan konsep yang sama untuk kita melabur dalam emas. Okay, melabur dalam emas tapi ada tapinya. Tapi hanya di quantum metal sahaja ada konsep yang sebegini. Okay, sebab hari ni kita memang dengar kat luar banyak sekarang ni syarikat ataupun institusi kewangan yang menawarkan produk-produk emas ni. Menawarkan produk emas. Tapi tak ada satu pun yang boleh gandakan duit kita tu kepada 10 kali ganda. Even tak payah cerita 10 kali ganda lah. 3 kali ganda pun tak ada lah. 2 kali ganda pun tak ada. Hanya quantum metal saja yang boleh bagi kita fasiliti yang seperti ni. Dan yang terbaik sekali, patuh syariah. Okay? So di sini, sama juga kita ada 100,000. Okay? Dan kita leverage kan dengan company quantum metals supaya kita boleh ada 1 million worth of gold. Tapi 1 million worth of gold ni, jangan pula you all fikir nak GAA kan benda ni ataupun nak pajak benda ni. Tak boleh lah. Sebab konsep dia tak sama tadi dengan GSA. GSA tu adalah duit simpanan kita sendiri. Ikut pandai kita lah kita nak buat apa dengan duit simpanan kita. Nak jual emas tu ke, nak pajak emas tu ke, sebab that is your money. Tapi di sini, ini dah campur dengan duit syarikat, dah finance. So janganlah pula, saya ada 1 juta kat ni, boleh tak saya nak GAA kan saya punya GLA ni? Jawapannya memang tak boleh sebab itu duit company dalam situ. Duit you hanya 100,000 saja. Okay? Di sini company menolong untuk membesarkan modal kita. Tapi nampak tak dalam keadaan pandemik hari ni, kalau orang tu ada tanah atau ada rumah hari ni, dia nak jual. Okay? Berbanding dengan kita yang simpan gold ni, siapa yang lagi mudah nak jual? Okay? Siapa lagi mudah? Definitely kita. Okay? Sebab emas ni sangat mudah berbanding dengan hartanah. Emas ni kalau you ada emas pun paling-paling besar pun sekilo. Okay? Paling-paling besar sekilo. Kalau you nak pakai duit tu, boleh je nak jual yang sekilo tu dulu. Contoh kalau ada 5 kilo, boleh je nak jual yang sekilo tu dulu. Okay? Berbanding dengan rumah you tak boleh nak jual sebahagian-sebahagian, tak boleh nak jual dapur, lepas tu esok tu nak jual ruang tamu, lepas tu nak jual bilik tidur pula, tak boleh nak buat macam tu. Tapi emas you boleh. Okay? Even you can potong juga emas tu. Sebab emas ni, walaupun kata sekilo, kalau you boleh lah potong kan, you bawa pergi ke mana-mana, goldsmith mana-mana, you potong jadi separuh emas tu. Laku tak lagi yang separuh tu? Masih laku emas tu. Walaupun emas ni orang kata dah terbakar, hangus, hitam, dia masih emas lagi. Orang masih nak terima lagi. You jual masih nak terima lagi. Okay? So, ini beza dia melabur dengan hartanah berbanding dengan emas. Satu, kecairan dia. Mudah nak jual emas berbanding dengan hartanah, especially dalam keadaan macam ni. Kedua, kalaulah you boleh jual juga rumah you katakan, dia akan tanggung banyak kos. Kos dia macam apa? Macam lawyer, macam evaluator yang orang yang datang evaluate rumah tu semua kan. Kan kita kena bayar kos tu semua. Okay, dengan tax dia lagi kita kena bayar. Tapi dalam gold tak ada kos-kos tu semua. Especially kalau you buat digital gold. Lagilah tak ada kos kat situ. Okay, sebab kalau you buat physical gold, definitely lah you kena start kereta, ada kos minyak dia, kos masa lagi. Tapi kalau physical gold, tak ada kos. Okay, so di sini konsep yang sama juga dengan 100,000 you boleh leverage menjadi 1 juta ataupun daripada 100,000 di sini boleh dapatkan emas dengan nilai 1 juta dan emas pun dia boleh naik harga
especially dengan ganda 10 ni, contoh sekarang ni kita dah nampak siapa yang beli bulan 3 hari tu, kan diorang dah dapat keuntungan 70%, 60%. Okay, hartanah you nak dapat keuntungan macam tu? Definitely not. Okay, so untuk Kak Amy lah, untuk Kak Amy, ada duit, if you have 100,000, think twice, step back. Okay, step back, take 5, berhenti sekejap, dan fikir, aku nak labur kat mana? Okay, okay. Do your evaluation, okay, do your evaluation, and you akan nampak mana yang lebih untung dekat sini. Okay, mana yang lebih mudah dan mana yang lebih menguntungkan. Okay, so sebentar ya, Kak Amy nak cek sebab sebenarnya Datuk Lim Konsun akan bersama dengan kita pada pukul 10 malam. So sekarang dah pukul 10. So mungkin MC kita boleh cek adakah Datuk bersama dengan kita? Atau admin yang lain? Ada dah Kak Amy. Datuk Lim dah ada. Oh, Datuk Lim dah ada. Oh, hai Datuk, hai. Ya, so apa khabar semua? Hai, Cik Emilia. Khabar Yes, baik, Datuk. Okey, silakan Datuk. Ya, Okay, so sorry, saya nak perkenalkan dulu. Okay, inilah owner kita, founder kita kepada Quantum Metal, Datuk Lim Konsun. Okay, dan dia CEO, dan tadi pun kita sangat berbesar hati sebab company Quantum Metal telah adakan lucky draw yang mana ramai ahli grup kita dah menang hadiah lucky draw hari ni. So malam ni kita bagi ruang dan peluang Datuk bersama dengan kita. Kita berbesar hati sangat sebab Datuk boleh bersama dengan kita pada hari ni untuk orang kata chatting dengan kita bersama dengan grup kita sementara kita adakan kita punya webinar. Okey Datuk. okay, thank you Emilia. And tahniah kepada semua yang dapat hadiah hari ini lah. I think 30% of the group dapat hadiah kan? Betul Datuk. So this is a good sign because your group is very active in this business. Thank you. Okay. So about this business actually, it is about investment of our customer. And you look at the investment of currency. Actually sedunia ada berapa currency? Ada 100 over currency, di mana currency nak invest. So talk about currency trading susah lah because 100 over currency nak invest lah. And talk about the share counter in Malaysia alone, 1,000 lebih counter, you nak invest mana counter untuk saham tu lah. Tapi our business cuma satu saja. Gold price satu dunia, satu harga saja. Turun naik, And it is about our world affair, financial crisis. So the gold got dua elemen lah. Satu is the gold price, the other one is the US dollar. When the gold price go up, then the US dollar turun lah. And the US dollar naik, then the gold price akan turun. But there will be a time both also naik. When the crisis, economic crisis, now especially our COVID crisis. So now 1st of June will be a full lockdown. So what business you can do is only online business you can do. Online workshop we can do. So we have a business easy to let people understand. We only invest in the gold price saja. Gold price naik, we untung. Gold price turun, we tunggu saja. We cannot say guarantee to our investor, but we can say PAO, PAO in Hokkien means guarantee juga lah. You see what I mean or not? Because we tak suruh customers top up, when gold price turun. Cuma tunggu the harga naik saja. So this is our business. So fortunately, today we have this product in the market to help a lot of people which is jobless, which is fresh graduate also, dia tak ada job, don't talk about the
current situation. So I think we have to go out to help more people to earn income, to earn extra income, and to help investors to make more money. Actually senang saja. When the gold price naik 5%, tolak our markup 3%, they make 2%. Tapi sekali 10 kali 20% tau. So they buat profit taking. Then when the price turun sikit, they masuk lagi. So we have now extended our trading hours until 12 midnight lah. This is only warm up saja. We will next month we will do 24 hours. So 24 hours. Yeah. So this is the way because 24 hours bila kita tidur lah, Amerika itu harga naik turun kuat tau. So this is the time maybe our customers 1-2 o'clock tak boleh tidur kan, dia cuma beli saja. Lepas bangun pukul 10 pagi dia boleh join tau. So our reseller tidur pun making money. Tidur you tengok you punya payout instant. You punya payout cash withdrawal pun instant. And you pakai you punya payout to beli emas at cost. This is the what our business model is. We cuma nak our reseller, our investor make money from the gold price saja. Itu saja. So I think I pulang back the session to Puan Emilia. Okay. Datuk. Yeah. SMC tonight, can I ask one question, Datuk? Okay. When the next lucky draw, Datuk? Because I hope that I will be the next winner lah, Datuk. Okay. So the next lucky draw, what we will only offer to our reseller saja. Then there is to reward our reseller yang buat kerja lah. So next Monday we will announce monthly reward for our reseller. Every month we akan give out the reward lah to reseller. Okay. Yeah. Alright. Yeah, thank you, Datuk. So Okay, now it's monthly already lah. It's not monthly lah. yeah, it's monthly Okay. already now. Then I will, since I appear tonight, I will let you know. We will make announcement for our pre-Nasdaq offer. We will offer the share for our active reseller. We are working on some quantity lah. Active reseller will get the our pre-Nasdaq share lah. To subscribe our shares lah. Yeah, okay. Right. Dengar tu, Datuk nak offer kepada reseller Nasdaq punya share. So hanya reseller yang aktif, okay? So ambillah peluang ni jadi reseller. Nampak tak berapa banyak Quantum Metal punya offer kepada kita ni. And then ini bukan akan datang semua ya. So semuanya Datuk dah memang dah susun dah. Tunggu kita nak beli saja. Betul Datuk ya? Yeah. So make sure your payout is enough to subscribe for the pre-Nasdaq shares lah. Okay. Okay, simpan semua. Simpan bonus untuk beli Nasdaq share. Okay. So kami we hope that Quantum Metal continues to grow to create a lot of success lah to us. Yeah, definitely. Yeah, correct. Because to me this is a long-term business. Not only for your generation, for your next generation. Pass on. It's a pass-on business lah. Yeah, and Yes, saya nice suka. to hear that. Thank you. Okay. Dan saya suka Datuk punya satu ayat dia selalu guna. Quantum Metal is a golden rice bowl. Itu yang selalu Datuk cakap dengan saya bila saya jumpa dengan dia atau bila saya bercakap dengan Datuk, dia selalu dia bagi tahu. Quantum Metal is a golden rice bowl. Apa maksudnya? Maksudnya bahawa bisnes ni boleh digenerasikan kepada waris-waris kita. Boleh kita kata kita benefitkan untuk anak-anak kita semua. Jadi kalau ada apa-apa berlaku kepada And kita, I am the bowl of gold. Okay. dan apa yang berlaku kepada kita, anak kita dapat 100% apa yang kita dapat. Contoh kalau sekarang ni Kak Emily ni, senior merchant Kak Emily dapat income sekarang ni, anak kita akan dapat income yang sama yang kita dapat, commission tu semua. Kan Datuk kan? Ya, macam insurance Jika insurance saya agency manager sudah buat banyak commission kan.
Tapi when I pass down to my beneficiary, my beneficiary need to meet the quota tau. Jika quota tak meet, dia tak dapat itu commission lah. Tapi bukan di quantum meter. Quantum meter, whenever we pass down the income to the anak cucu, dia tak dapat pun tak dapat. As long as the business ada carry on, dia dapat commission itu saja. Bukan macam itu government servant, pension dia cuma tinggal setengah saja, betul tak? Tapi quantum meter itu commission payout, dia dapat info juga. So this is different from the insurance and the government servant. Better than the government servant. Okay, and in this our business, we tak join insurance now. We tak join MOA. We cuma tolong buat duit saja. From the right pocket ringgit convert to left pocket emas, then tunggu emas naik saja. Okay, faham lah? Okay. Okay, thank you Dato'. Thank you so much for your time, Dato'. Okay. We really appreciate it. Okay. Okay. Alright, so happy session of you all. Then anything, I think Puan Emilia is an expert in this business now. Thank you so much, Dato'. With all your help, Dato'. All your help. It's the best founder and leader lah, Dato'. Yeah, that's right. Yeah, Yes. correct. Yeah. Okay. Okay, We thank are you, happy Dato'. to be Good night, part of Dato'. Continental and DFG. Yeah, okay. We grow together. We will bring the quantum meter to a high level. Yes, we bring happiness to all, Dato'. Yeah, memang betul. Yeah. Yes. Okay. Okay. Thank you, Dato'. Okay, selamat malam. Okay. Okay, selamat malam. Alright, Have a good okay. rest, Yeah, Dato'. bye. Thank you. Okay. Bye. Bye. Okay. Okay, Kak Amy, sambung Kak Amy. Silakan. Okay. Okay, berbalik kepada konsep kita tadi. Okay, konsep pelaburan kita yang ni. Okay, yang mana seperti Datuk tadi dah kata, kita dekat sini kita tak ada kerugian di sini. Okay, sebab bila dengan emas ni, kita tahu emas ni dia selalu akan naik harga. Okay, kalau dia jatuh pun, dia bukan jatuh dengan secara orang kata macam cryptocurrency sekarang ni. Contoh daripada harga beratus ribu, 200 ribu hari ni boleh jatuh sehingga separuh daripada nilai tu. Okay, so kita di sini kita turun naik dengan orang kata ayat tu, lupalah pula ayat tu. Okay, so tapi kita naik turun secara organik. Okay, secara organik ya. Okay, so next. Okay, so okay, bagaimana kita melabur dalam hartanah ataupun dalam forex, di sini kita tak ada margin call. Bila harga emas jatuh, kita tak ada margin call. Apa yang kita kena ada? Kita kena ada holding power. Holding power maksudnya kita jangan goyang. Bila kita tengok harga emas jatuh saja, alamak, kita dah mula goyang. Nak pula kawan-kawan kita dah bagi kita macam-macam cerita dah. Kita ni pula memang dah tak ada asas emas ni. Bila dengar cerita kawan-kawan, mulalah kita dah fikir, nak jual ke nak simpan? Nak jual ke nak simpan? Lalah kita jual. Jual dalam keadaan rugi pula tu. Itu yang kita tak nak. Okay? So, siapa yang nak beli GLA, you kena make sure yang you ada holding power untuk memastikan bahawa you tunggu sehingga you dapat untung baru you jual. Okay? Okay. Dan 3% utama bila harga emas jatuh, first, macam kita kata tadi, bertahan dulu. Tunggu dulu. Jangan jual. Okay? Tahan. Kalau boleh, jangan tengok dulu. Sebab macam kami beli yang bulan 8 tahun lepas tu, disebabkan kenaikan harga emas, dia boleh naik 10 kali ganda. Bila dia jatuh pun, dia boleh jatuh 10 kali ganda. Dan akaun Kak Amy sendiri pernah sampai negative value. Tapi perlu ke Kak Amy top up walaupun dia negatif? Tak perlu top up pun. Tak perlu buat apa-apa pun. Just biarkan saja akaun tu. Tapi apa yang kita buat? Kita beli lagi. Beli lagi sebab kita tengok harga emas tengah jatuh dan duit lebihan ada. Nak lagi kalau siapa yang reseller ni.
Bila you buat reseller, especially if you are a very active reseller, you always have income. Gunakan income you untuk beli lagi GLA pada harga emas tengah jatuh. Okay? So beli. And then, tak ada margin call macam kita kata tadi. Tak perlu top up bila harga emas jatuh. Bila harga emas jatuh, kita tak boleh tambah lagi dalam akaun kita. Yuran yang kita bayar 3.5% tu adalah untuk 9 kali ganda pembiayaan yang kita dapat. Okay. Itu adalah untuk 365 hari pertama. Untuk setahun pertama. Masuk tahun kedua tu, yuran tu akan dibayar bila kita tamatkan kontrak. Bila kita tamat kontrak, kita dapat untung dalam modal kita. Syarikat akan tarik yuran tu daripada situ. Fee yang sepatutnya kita bayar untuk tahun kedua akan ditarik daripada situ. Jadi kita tak perlu risau lagi untuk tahun kedua kena bayar lagi ke fee kita, nak cari duit mana nak bayar fee lagi. Tak perlu risau. Okay? Okay. So yuran tu ataupun fee dia macam mana pula? Okay. Yuran tu contoh kalau kita beli hari ni, dalam masa 21 hari lagi kita boleh jual. Bila kita boleh jual tu, daripada nilai kita bayar tu 3.5% tu, syarikat akan ambil untuk 21 hari ni saja. Yang baki 344 hari lagi tu, dia akan pulangkan kepada kita. So total 365 hari, bayar hanya 21, baki 344 dipulangkan kepada kita. Okay? So, ini adalah konsep GLA. Okay? So, okay, let's see. Okay. Untuk pembelian secara online, GLA, boleh beli online at any time. 24 jam. Dengan syarat stok ada. Contoh malam ni nak pergi beli. Boleh. Syarat stok ada lah. Kalau stok dah habis, kita tak boleh nak beli, tunggu besok pula waktu bekerja. Tapi ini dah weekend, besok hari Sabtu Ahad. Okay. Dan kita tengok harga emas tengah turun ni, Kak Amy rasa stok pun takkan lama. Sebab orang tengah rancak membeli ni. Okay. So, bila kita nak beli di sini, kita klik di GLA, purchase GLA times 10. Dia akan buat pengiraan di sini dah. Okay. Dia akan buat pengiraan yang mana kita tahu satu unit adalah $250 dan advance fee adalah 78.75. Ini adalah fix, okay? Dan kita kena bayar, kita beli ikut harga semasa yang company dah markup sebanyak 3%. Letak satu unit, kita boleh buat pilihan di sini sama ada nak bayar pakai memang kita kena buat pilihan untuk bayar pakai FTX ataupun dekat sini hanya direct FTX, okay? So tekan submit. Bila kita klik submit, dia akan buat pengiraan di sini total yang kita harus bayar. Bila kita memang dah setuju, tekan confirm. Okay. Page yang seterusnya kita kena buat pilihan bank mana yang kita nak guna. Okay. Jumlah yang kita nak bayar dan bank mana yang kita nak guna. Okay. Dan dia terus akan buat online banking dan kita teruskan seperti mana kita buat online banking kita seperti biasa, dapatkan tag number dan lakukan pemindahan wang. Tapi ada satu lagi cara iaitu kita boleh gunakan GSA transfer. Maksudnya kita dah ada GSA dalam akaun kita. Siapa yang ada GSA ni? GSA ni biasanya reseller yang ada. Sebab reseller ni bila dia buat kerja, dia akan dapat commission ni dalam bentuk US dollar. US dollar ni dia tak boleh directly withdraw ke dalam akaun bank, tetapi dia kena exchange kepada gold, beli gold. So bila beli gold, maksudnya dalam akaun GSA ni ada banyak gold. So dia nak beli guna GSA transfer. Boleh. Tapi ini hanya waktu bekerja sahaja. Okey, ada orang bertanya Kak Amy. Kak Amy kata reseller ni, kenapa Kak Amy tak kata dealer? Sebab reseller dia mewakili semua pangkat. Semua pangkat. Reseller ni maksud kata Kak Amy kata agent kepada syarikat. Tapi agent ni dia ada pangkat pula. Macam kami ada dealer, merchant, senior merchant. So bila Kak Amy kata reseller, bermaksud Kak Amy masukkan semua dari pangkat dealer sampai ke pangkat senior merchant. Okay. So daripada akaun GSA kita, apa yang kita kena buat? Kita kena transfer. Klik di GSA, klik transfer.
Okay. Dan di sini kita kena masukkan jumlah yang kita nak transfer kepada syarikat untuk pembelian GLA kita. Okay. And nombor akaun syarikat. Okay. Untuk pengetahuan kita, semua nombor akaun GSA bermula dengan 2101. Simpan dalam kepala kita, semua nombor akaun GSA 2101. Okay. Dan nombor akaun syarikat adalah akaun yang pertama sekali. So total nombor ada 10 nombor. Okay. So nombor akaun syarikat sebab dia adalah nombor yang pertama, dia adalah 2101. Lain tu yang lain-lain tu ada 5 digit kosong. 000000, 5 digit kosong, last kali nombor 1. Sebab dia akaun yang pertama. So ini adalah nombor akaun syarikat. Kita letaklah berapa GLA yang kita nak beli. Kita klik submit. Bila kita klik submit, dua kotak ni untuk kita confirm betul tak nama yang orang kita nak transfer tu. Dia macam kita buat transfer kat bank tu, dia akan keluar pula nama orang yang kita nak transfer tu untuk pastikan nama tu betul. Okay? Dan apa description yang kita nak transfer tu. Contoh 2 unit GLA ni. Okay. Masukkan PIN code kita. PIN code ni adalah 6 digit PIN code yang kita dah create masa kita buat account kita. Kalau kita lupa 6 digit PIN code ni, memang tak ada cara lain iaitu kena minta admin reset balik account kita. Reset tu bukannya masuk account kita jadi kosong balik. Tak. Reset tu untuk kita dapatkan password sementara untuk kita buatkan balik password dengan nombor PIN yang baru. Okay? So masukkan nombor PIN dan klik confirm. Bila kita klik confirm tu, kita akan dapat confirmation ni mengatakan transaksi itu dah sukses. Okay? Dan kita akan dapat receipt ni, yang mana kita klik print, di belakangnya ada satu butang print, kita akan dapat receipt ni. Print receipt ni dan hantar kepada admin bersama dengan maklumat diri kita, nama kita, nombor IC kita, nombor telefon kita, nombor transaksi ni, kita kena hantar pada admin nombor transaksi ni, dan apa yang kenapa kita hantar duit tu, sebab kita nak beli. Kita kena tulis kat situ dalam transaksi kita, kena detail lah dalam transaksi kita kepada admin tu. Okay? So, di sini kita hantar receipt ni. Bila kita dah buat tu on the spot, dengan FPX ni yang bagusnya sebab dia on the spot. On the spot dalam GLA list kita akan nampak pembelian kita. Okay? Kita akan nampak pembelian kita. Tetapi kalau kita melalui admin, tadi kalau kita buat GSA transfer, kan kita kena screenshot, kita kena hantar kepada admin semua. Admin akan ambil masa untuk proses. Tapi tak apa, admin akan lock pada harga dia terima permohonan kita tu. Kalau dia terima permohonan kita, masa tu harga dia $60.90. 60.9. Dia akan lock pada 60.9 walaupun harga dah berubah jadi 61. Okay? So, don't worry, you can use either way also. Tapi jangan buat urusan kepada admin tu during weekend lah. Sebab weekend memang admin off. Kalau you hantar pun dia tak akan proses sehingga hari Isnin. Itu kekurangan tentang GSA transfer. Okay. So kita akan dapat transaksi macam ni. Kita akan dapat list seperti ini. Yang list ni, kod ni seperti Kak Amy kata, warna biru, kita boleh klik semua yang berwarna biru ni untuk kita nampak lagi detail dalam tu. Ini adalah tarikh pembelian dan masa pembelian. Ini adalah total unit yang ganda 10 dah. Total unit ni dah ganda 10. Jangan pula kita kira keuntungan kita pula kita gandakan 10. Bukan. Sebab total gram ni company dah bagi 10 kali ganda. Ini adalah harga emas terkini masa tu. Ini adalah transaksi pembelian kita. Berapa unit? Satu unit adalah $250. Di sini adalah 500 unit ataupun $500 ataupun 2 unit. Ini adalah nilaian cash out. Maksudnya nilaian kita kalau kita jual pada masa dan ketika tu. So maksudnya kat sini, modal 500. Sekarang tinggal 356. Dah makan modal. Jangan jual dulu pada masa ni. Jangan jual. Yang ni pun jangan jual. Yang ni pun jangan jual. Jangan jual. Yang bawah ni ada untung. Yang bawah ni nak jual boleh. Sebab modal 500. Sekarang dah jadi 583. Jual lah. Adalah untung $83. Okay. Yang atas ni kalau jual ni kira jadi kerugian lah. Dan bila kita jual ni, kita akan dapat balik fee yang kita dah bayar ni, tetapi kurang daripada jumlah penuh yang kita dah bayar. Seperti yang Kak Mi dah beritahu tadi, dia akan tolak setiap hari
ikut berapa lama kita dah dapatkan duit tu. Okay, semakin hari makin kuranglah jumlah di sini. Okay, so cara kita nak terminate, kita klik butang action di sini dan kita ikut step yang seterusnya. Kita letak berapa unit kita nak terminate. Contoh kalau yang ni, ini ada 2 unit, kita boleh terminate 1 unit sahaja. Boleh. Okay, 1 unit sahaja. Dan company sekarang dia ada letak warning di situ. Sebab sebelum ni pernah ada orang terminate, masa tu dia tak tahu yang bahawa dia tengah dalam kerugian ni, dia terminate. So kalau kita klik submit di situ, dia akan keluar satu warning kat situ. Warning, you are terminating at loss. Dia dah bagi tahu kat situ. Okay, so sama ada you nak proceed atau tidak. Kalau you dah baca tu, memang dah faham dah. Terminating at loss, dah rugi dah ni. First thing, call dulu kepada siapa yang mengenalkan you supaya boleh tahu apa ni terminating at loss ni. Kalau tak tahu juga, tanya lagi orang yang lebih atasan daripada tu, atau tanya orang yang lebih expert, atau tanya dalam grup. Jangan you pandai-pandai buat keputusan. Okay, so bila dah dia dah keluar warning tu, tapi kalau you nak confirmkan juga, tekan pula butang confirm, dia akan keluar sekali lagi warning dia. Warning yang kedua tu adalah this is unreversible action. Maksudnya dia nak bagi tahu unreversible action tu, kalau you dah klik confirm, tak boleh nak kata alamak tak nak buat, tak jadilah. Tak ada. Tak ada boleh call admin ke nak cancel ke? No, tak boleh. Okay, so dia dah keluarkan warning dekat situ. Okay, inilah yang bagi tahu harga terkini ni. Ni adalah harga terkini. Ni adalah modal pembelian kita $500. Ni adalah profit $83. Ni adalah refund yang kita akan dapat. Okay, so ini adalah senarai GLA testimoni yang sebelum ni. Yang contoh 15 hari bulan 5 terminate, 24 hari bulan 12, 15 hari bulan 5 beli dengan modal 24 hari bulan 12 dalam masa 7 bulan. 7 bulan ni sebenarnya 7 bulan dekat sini 5 hingga 7 bulan. Dia boleh jual dengan nilai 2 juta. So dia dah keuntungan 927,000. Hampir 100% ataupun 85% dia dah keuntungan. Okay, dengan modalnya. Okay, di sini pula dengan modal 545,400 pada 4 hari bulan 5. Pada 27 hari bulan 7 dalam masa 2 bulan lebih, dia boleh jual dengan harga 10,000. Maksudnya sekali ganda. Modal 5,000 dapat jual 10,000. Kat manalah kita nak buat bisnes boleh untung 100%. Legal kat sini lah. Legal kan, ini kita bagi tahu. We are doing legal business. Okay. So di sini pula, okay, 25 hari bulan 9 modal dia RM1,000. Pada 10 hari bulan 6, dia jual. Ni jual at loss. Inilah kita cakap orang yang tak ada holding power. Tengok harga emas dah jatuh dah, dia duk fikir, alah sebelum aku rugi banyak, baik aku rugi sikit ni aku jual dulu. Padahal dia tak tahu lepas tu 2-3 minggu lepas tu emas tu naik lebih daripada tu. Ni dia tak ada holding power, dia jual. Bila dia jual dekat sini, dia akan dapat juga, dia akan dapat total plus refund. Okay, dia akan dapat dalam akaun dia 1267. Yang inilah yang dia dapat. Tapi modal sebenarnya lebih kurang 1,350. Okay. So dia dah kerugian lebih kurang RM90 dah dekat sini. Ni loss ni, $92 loss. Loss dekat sini. Tapi dia tak ada holding power, dia rasa tak apalah, jual lah dulu sebelum harga emas jatuh lagi. Okay. So seperti presentation kat Miss seterusnya dalam Excel worksheet. Okay. Dalam Excel worksheet. So first kami akan share tentang GAA. Okay. Tentang GAA. Okay. Ya. Okay. Di sini, apa yang berwarna kuning ni adalah yang kita boleh edit. Okay, kotak berwarna kuning adalah kita boleh edit. So di sini adalah harga LME. Okay,
Contoh hari ni kita ada investor. Ni table ni kita boleh bawa guna untuk kalau kita nak kira untuk diri kita sendiri ataupun kita nak bawa pergi ke investor. Contoh hari ni investor tu ada RM30,000. Okay, dia kata saya ada RM30,000. Saya nak beli emas dan pada masa yang sama saya nak pajak. Berapa saya boleh dapat? Okay. Kalau kita refer kepada website Quantimeter, website Quantimeter. Okay, siapa yang dah menang tadi ataupun tak tahu lagi, dekat sini kita boleh klik di sini, boleh cari nama kita, ada atau tidak nama kita ya, untuk cabutan hadiah bertuah tadi. Manalah tahu kawan-kawan kita yang tak sedar lagi, kita boleh bagi tahu kat dia kat sini cara nak tengok. Klik di sini untuk enter. Okay. So, di sini untuk GAA, company dah tulis sikit. About 75% of the gold purchase. Dia tulis itu about, maksudnya lebih kurang. Okay? Lebih kurang. So, kat sini, harga di sini, harga LME hari ini adalah 252.32. So, kita ambil harga ni. Harga hari ini adalah 252.32. Masukkan di situ. Modal ada 30,000. Kalau hari ni dia kata, cuba kira lebih kurang. Lebih kurangnya adalah 75% tadi. Lebih kurangnya 22,500. Okey? Tapi, kalau nak tahu exactly, kita dah tahu harga LME 252. Syarikat akan markup 7% untuk jual GSA kepada kita, akan jadi 269. Okey? Dengan 30,000 yang dia beli ni, dia akan dapat 111 gram emas. Okay, 111 gram emas ni, nilaian dia selepas dinilai semula dengan harga company buyback iaitu 252 adalah 28,000. 28,000, exactly berapa yang dia akan dapat? Exactly 80% daripada GSA dia. 80% daripada 28,000. Dia akan dapat RM22,429.91. Inilah jumlah yang akan masuk dalam akaun bank dia. Bukan 22,500 ya. Yang ni akan masuk dalam akaun bank dia. Okay. Ni cara yang kata 75 atau 80%. 75% daripada cash luar yang dia bawa masuk, ini adalah kiraan lebih kurang. Tapi exactly selepas cash 30,000 tu dibawa masuk, dibeli harga emas dengan harga RM269 ni. Lepas tu dapat emas bernilai 28,000 dalam akaun dia. 80% adalah 22,429. Okey? Jelas ya? Okey. So kedua, projection table. Okey. Okey, di sini siapa ada sampel? Siapa-siapa yang ada sampel yang nak boleh sharing dengan Kak Amy? Okey, siapa yang ada sampel boleh share dengan Kak Amy apa yang advance yang dia pernah ambil. Okey. Cuba Kak Amy nak tahu berapa gram yang dia dah ambil. Okey. Dan harga pada masa dia ambil. Harga pada masa dia buat GAA tu. Okay. Siapa-siapa yang boleh share dengan Kak Amy? So kita akan buat projection untuk dia. Dah tak ada GAA Faizal. Alhamdulillah. Buatlah semula GAA rugi. Buat GAA beli GLA. Kalau tak nak buat GAA beli GLA pun, buat GAA, duit tu nanti transfer dekat akaun GSA saya. Settle. Simple je Zal. Betul. Okay, boleh tak GAA siapa yang bagi contoh pada Kak Amy untuk Kak Amy kirakan projection table GAA profit anda? Silakan salah seorang. Mungkin Lieutenant Colonel Azri Lieutenant Colonel ke Captain tadi? Minta maaf lah. Saya ni bab pangkat lupa. Mungkin Tuan Azri lah panggil, boleh sharing kepada Kak Amy Kak Amy nak buat real punya calculation tu. Silakan.
Okey Kak Amy, ni saya ada ni. Tapi nak tengok kat mana lah? Kat dalam ni. Tengok di mana tu? Tengok di apps ke tengok di website? Web. Okey, di website tu Holding Bila- inventory holding inventory betul tu. Okey, holding Okey, inventory. Yes. Dah masuk dah. Okey. Uh, Okey, kita pergi holding inventory tu, Okey. Pergi ke nampak okey, butang biru tu. okey, buka. Okey, buka yang tu. Aha. Ada total gram dia. Total gram tu berapa gram yang company kita serahkan kepada company? Oh 6.75283 gram total. 675. 6.75283. Okey. Itu yang kita serah. Pada masa kita serah tu harga emas tu masa tu berapa? Invest price tu. Kat sini sebelah kanan ni dia tulis current price 61.035. 61.035 itu current price ke? Tu current price. Sekarang ni 61.04 current price. 61.035 current price. Oh, itu current price. Bukan yang tu. Itu current price. Itu harga terkini sekarang ni. Current price 61.035. Okey. So dekat sini invest price. Kita nak tahu invest price. Klik butang biru tu. Okey. So, dalam situ dia tulis invest price. Invest price saya cari Invest price 411 tu invest value. Bukan. Invest price tak ada pula di sini. Invest price current weight bukan value. Ni Pergi ke holding inventory tadi. Okey. Okey. Klik dekat butang biru tu. okey. Pasal saya tak payah klik butang biru tu. Dekat depan tu pun ada dah. Dan ni nak ni harga ni. Kat depan. Kat homepage. Ya. Kat mana homepage? Dekat depan pun boleh ataupun dekat sini. Dalam kita dah klik dekat holding inventory tu. Dekat price ni dekat sini. Yang ni. Price dia invest price. Invest price 60.883. 60.883. Okay. So, daripada sini ni, masa tu, okay, akan dapat invest value 411.13, lebih kurang. Okay. Lepas tu, harga emas hari ni 61.035. Okay. So, kita dah ambil advance RM328 dah. Okay. $328, bukan ringgit, dolar ya. Dolar. Kita dah ambil. Okay. Okay. So, sehingga hari ni, kalau kita kena, contract start date. Contract dia bila start? Contract start je Lalu contract start yang ini 25 hari bulan 5. Okay. 25 hari bulan 5. So, fee kita baru kena bayar 13 sen. Fee-nya baru kena bayar 13 sen. Okay. Total kita serah kepada syarikat 411. Okay. Harga emas, disebabkan kenaikan harga emas tu, sekarang sebenarnya value emas kita 412. So, kita punya gain lebih kurang 90 sen. Ada untung lah 90 sen. Baru ada untung 90 sen. Okay. So, daripada fee kita ni, okay, kita dah ambil keluar $328. Syarikat pegang untuk kita $82 lagi ni. Okay. Fee kita 13 sen setakat hari ni. Okay. So, kalau kita nak bayar daripada GSA, kita nak guna GSA kita untuk bayar. Hari ni kalau kita bayar, kita dengan kenaikan harga emas hari ni, kita guna GSA kita bayar, kita cuma bayar menggunakan 5.39 gram emas. 5.39. Ya. Okay. Okay. Kita cuma bayar. Okay. Sebab emas yang kita serah kepada syarikat lebih kurang 5.3881. Okey. Fee kita kena bayar 0.02.
So, kalau kita dah bayar guna akaun GSA kita ada keuntungan 0.01. Okay. Tapi kalau kita bayar menggunakan FTX, kita kena bayar jumlah ni semua ni. Okay, jumlah ni. Ini adalah hutang kita. Ni, warna oranye ni adalah hutang kita. Kita kena bayar sejumlah ni. Jadi kita kena bayar 328. So kita tak ada untung pun kalau kita guna FTX. Okay. Tapi kalau kita guna payout account daripada commission kita, so kita ada 3 cara. Guna GSA, guna FTX atau guna payout. Kalau guna payout pula, pun sama. Kita kena bayar sejumlah 328 ikut cash yang kita pinjam. Okay. Pinjam 328, kalau guna FTX pun kena bayar 328. Guna payout pun kena bayar 328. Tapi hari ni kita cerdik sikit, kita tahu boleh bayar menggunakan GSA hari ni. Hari ni kita guna GSA. Sepatutnya GSA ni kita kena bayar ini juga dia 5.39. Ha. Kita patutnya kena bayar 5.39. Okay. Tapi disebabkan oleh kenaikan harga emas, kita tak perlu bayar 5.9. Yes. Kita dah untung lagi. Bila kita terminate tu kita masih ada untung 0.1. Ini kita bercerita atas nilaian 61 hari ni. Contoh hari ni harga emas naik $65. Kita buat $65. Okay. Contoh harga emas dah naik $65, kita tukar. Atas kenaikan harga emas $65 ni, bila kita bayar, kita settlekan hutang kita ni, kita ada keuntungan. Patutnya kita kena bayar sepatutnya kita kena bayar ni. Ni yang patutnya kita bayar ya. 5.4 patutnya. Tapi hari ni kita tak perlu bayar 5.4, kita bayar 5.06. Kita keuntungan 0.34 gram. Ada untung banyak. Untung dia berapa? 5% ni untung dia. 0.34 tu kita dah untung. Bila harga emas naik $65. Berbanding kalau kita guna FTX, tetap kena bayar jumlah yang sama. Kalau guna GSA, kita tak bayar jumlah yang sama sebab kita bayar menggunakan emas. So kita emas jadi kita lebih rendah kita bayar. Okay. Kalau kita terminate pula macam mana? Terminate ni kita tak nak jual, kita tak nak bayar. Kita tak nak bayar. Okay. So, bila dah naik $65 ni, value gold kita pun dah naik jadi 438. Masa kita serah hari tu 411. Hari ni harga emas kita dah jadi 438. Okay. So, 438 ni tolak dengan advance kita yang kita dah ambil ni 328. Tolak ni, tolak fee kita, kita ada balance 109 lagi. Kita hari tu kita dah pinjam duit, patutnya syarikat pulang balik kita yang ni. Balance 20% yang ni. 20% ni patutnya company pulang pada kita 8223. Okey. Tapi disebabkan kenaikan harga emas jadi 65, sekarang company pulangkan kepada kita 109.9. Tak ya. Patutnya company pulang 82.23. Tapi sekarang company boleh pulangkan kita 109.9. Okey. Okey, nampak tak kat sini? Patutnya company pulangkan kepada kita 1.35 gram emas. Tapi dia tak pulangkan kita 1.35 sebab kita kena ambil bayar fee ni. So dia pulangkan kita kurang sedikit, 1.34. Tapi walaupun 1.34, walaupun kurang daripada 1.35, tapi nilai dia lebih sebab harga emas naik. Nampak tak kelebihan kita membayar menggunakan GSA berbanding menggunakan FTX ataupun payout account. Okay. Ini kita $65. Kalau harga emas naik $70, kita boleh untung 10%. 143 ni kalau kita nak terminate. Tapi kalau kita nak bayar menggunakan akaun GSA kita, yang ni, kita bayar guna akaun GSA kita, patutnya kita kena bayar
Patutnya kita kena bayar mana gram ni tadi? Ni, Atas. patutnya advance gram ni. Patutnya kita kena bayar 5.4 advance gram ni. 5.4 gram ni. Tapi sekarang ni disebabkan kenaikan harga emas, kita nak bayar guna emas juga. Kita cuma kena bayar 4.7 gram. Kita keuntungan 0.7 gram. Hampir 1 gram juga. Hampir 1 gram bila harga emas dengan $70. Ini yang kita nak. Kalau kita boleh agak tau. Kalau contoh harga emas selalu naik 15, 10 hingga 15%, 10 hingga 15%. So kita dah boleh agak, okay, by the time harga emas naik $70, dah boleh untung 0.7 gram. Macam ni lah kita settlekan pajakan kita. Walaupun kita settlekan pajakan kita bersama dengan advance fee, tapi kita masih ada keuntungan lagi kat sini. Ya, untung. Yes, untung lagi. Sebab itu Kak Amy bagi tahu, kalau sesiapa yang actually reseller tu, bila you ada commission dalam akaun GSA, buat advance. Guna commission dalam akaun GSA, buat advance, beli GLA. Takkan rugi. Okay. And ya. Okay. So, ini adalah projection table. So, you boleh gunakan projection table ni untuk agak. Kalau harga emas, saya ambil hari tu, harga emas $60, saya pinjam banyak ni. So, saya tak nak bayar lagi, saya nak tunggu harga emas naik $70. Harga emas naik $70, you boleh untung banyak ni. Kak Amy, yang apa tu, yang apa tu, yang sheet Excel ni ada password kan? Ada password. Yes. Tak bagi lagi kat saya. Oh ya ke? Oh sorry. Okay, nanti Kak Amy akan bagi. Padahal tak boleh Okey, buka. minta maaf. Siapa nak Excel punya sheet tu kena berhubung dengan MC sebab ada apa kata yuran untuk dapatkan sheet kami Okey, itu saja. Sambung kami silakan. Dan benda ni pun kalau boleh kita nak sebab apa Kak Amy buat password tu sebenarnya? Sebenarnya Kak Amy buat password ni sebab Kak Amy nak benda ni sharing untuk ahli BFG dulu. Untuk ahli-ahli BFG saja Kak Amy akan share benda ni. Sebab itu kalau you dapat, maksudnya you dah dapat bersama dengan password. Kalau you serah juga benda ni kepada orang lain yang bukan ahli BFG, okay, you faham sendirilah. Okay, sebab Kak Amy dah kata, Kak Amy nak buat benda ni untuk ahli BFG sebab Kak Amy nak you all dapat benefit daripada sini. Okay, dan Kak Amy nak ahli BFG explore benda ni, belajar benda ni, make money from here. Okay, this is how we can make money. Okay. Kalau dia orang serah kepada ahli selain BSG kat ini, saya akan hantar surat termination kepada dia orang lah secara personal Kan suruh bapak you sign tu, Haji Kamari tu. Harap maklum semua. Okay. So nampak tak? Sebab itu yang Kak Amy kata hari tu, Kak Amy kata Kak Amy jumpa formula untuk bayar GAA guna GSA dan Kak Amy dapat keuntungan. Kau banyak macam ni lah. Tengok harga emas. Hari tu banyak Kak Amy ambil masa tu harga emas lebih kurang $58 masa tu. Hari ni harga emas $61. Okay, lebih kurang kan? Bila Kak Amy settle upah Kak Amy hari tu, Kak Amy dah untung 0.26 gram emas. Siapa nak bagi? Tak ada orang nak bagi kita 0.26 saja ni. Tapi dengan menggunakan konsep ni, Kak Amy boleh buat untung kat sini. Okay? So selama ni, you all tak tahu. Selama ni, you all nak settle pajakan, you pergi bayar kat FTX. Nak settle, pergi bayar kat FTX. Bayar kat FTX, you kena bayar sejumlah bunga yang you pinjam, tu yang you kena bayar. Tapi kalau you bayar GSA, you can make money here. Okay? Ini Boleh tahulah bila kita untung. Bila kita untung, baru kita bayar. Yes, betul. Bila nampak ada kenaikan harga emas, baru you bayar. Dan bila you bayar, you boleh guna projection sheet ni untuk tengok berapa banyak you dah untung dah sebelum you bayar. Okay? So ini salah satu Excel table. Another Excel table sheet yang Kak Amy ada adalah GLA. Okay. Sebenarnya Kak Amy buat apa tu? Buat protection tadi tu sebenarnya untuk protect kotak-kotak putih ni sebenarnya.
Sebab Kak Amy tak nak bila you all dapat sheet ni, you all pergi tukar-tukar kotak putih ni. Sebenarnya apa yang you all boleh tukar adalah dalam kotak kuning sahaja. Okay, yang you all boleh tukar adalah kotak kuning sahaja. Okey, contoh Azri, bagikan pada Kak Amy salah satu GLA yang you telah beli. GLA, tengok pada GLA list. Tengok pada you dah beli tu. Okey. Yang 1000 adalah Kak Amy. Okey, tak apa. Okey. Unit purchase berapa unit? 1000, ada 1000, ada 250. Okey. 1000 lah, ambil 1000. Okey. Yang 1000 ni maksudnya 4 unit. So 4 dekat sini 4. Dalam kotak kuning saja you all boleh kacau ya. 4 unit. 4 unit automatik dia akan keluar dekat sini dah. Nampak tadi sebelum ni semua kotak ni adalah kosong. Bila you type dah beli 4 unit, type 4 unit, automatik dia akan tukar. 4 unit $1000. Company bagi finance 9,000. Total you dapat 10,000. Okey. Date purchase bila beli? Oh, kejap date purchase Date purchase pada 26 hari bulan 5. 26 hari bulan 5. Okey. Dan nampak total days dekat sini pun akan automatik bertukar ya. Kat ini type 26 hari bulan 5. Enter tadi dia akan bertukar. Baru 3 hari beli. Nampak dia akan tukar terus jadi 3 hari. And purchase harga pada masa beli tu berapa? 60 berapa? Purchase masa beli price today price. No, itu tulis price. Ni. Tekan perkataan biru tu, dalam situ akan nampak purchase price. Oh, purchase price ni dalam ni. Purchase Price pada 25 hari bulan 5. Buy price at 63.13. 63.13 ya. Okey. Bila Kak Amy type saja 63.13, dia akan automatic tukarkan leverage berapa gram you akan dapat dan harga LME pun dia akan terus buat pengiraan di sini. Yang ni pula today's rate. So kita pergi kat website Quantometer, kita tengok today's rate. Today's rate adalah 4.134. Okay. So kita ambil 4.134, kita letak di sini. Okay. Kita masukkan jumlah rate dia. Okay. So automatically dia akan kira dekat sini. Hari yang mula-mula you beli tu, disebabkan oleh price difference 3% spread tu, dia terus akan jadi loss dekat sini mula-mula. Okay. Hari mula-mula beli modal kita 1,000, tapi dia akan dalam account dia akan tunjuk $708.74. Okay. Dekat sini. 708.74. Ini yang row ni. Kita akan nampak 708.74. Okay. Lepas tu, kalau hari ni kita beli, hari ni juga kita nak jual. Okay. Dekat sini kita dah loss 29% dah. Betul. Okay. Kita hari ni kita beli, kita nak jual. Kita akan dapat 1021 balik kepada kita. Okay. Kita bayar asalnya adalah 10 berapa ya? Satu ni kita bayar 10. Oh, patutnya kami kena add satu lagi. Ni, patutnya kita bayar ni. 1345. Yang ni yang kita bayar. Okay. Tapi kalau hari ni, kalau kita termin, kita akan dapat 1021. Kita loss. Ini loss tanpa ambil kira advance fee return. Ini loss bersama diambil kira dengan advance fee. Okay. Tapi kalau kita tunggu harga naik balik kepada 63.13 harga modal yang kita beli, akan jadi break even lah. Kosong lah kan. Okay. Tapi kalau kita tunggu lagi atas kenaikan, di sini Kak Amy dah buat. Ini harga break even kita 63.13. Atas setiap kenaikan 1%, kenaikan 1% saja jadi 63.76. Okay. Kita dah profit $100. Okay. Dah profit 10% dah kat sini.
Okay. Dia naik lagi 1, 2, 3, 4. Naik 4% sahaja. 4% kepada harga 65.69 sahaja. Okay. Kita dah keuntungan $406 dah kat sini. Ataupun 40%. Okay. Ini harga tanpa ambil kira advance fee return. Kalau dia ambil kira dengan advance fee return ni, kita termasuk dengan advance fee yang kita kena bayar tu, kita untung 30.68%. Tapi kalau tak campur dengan advance fee, kita untung 40%. Okay. So, kalau kenaikan pula ini baru 4%. Ini 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 100%. Kalau, 100%, 10%. Kalau kenaikan 10% daripada harga kita beli $63 ni, dah jadi $69, kita dah profit 104%. 104%. Okay. Kalau termasuk dengan upah simpan yang semua kena tolak, kita actually untung 79%. Okay. Nampak projection price yang kita boleh buat kat sini. So, benda ni yang kita boleh guna untuk closing klien kita. Kita cakap, tengok dekat sini. Sini baru 10% kenaikan. Tapi, you dah untung 100%. Dah campur dengan, dah tolak kira upah simpan pun. Ini kita kira cerita 3 hari yang lepas. Kalau kita kata kita beli yang ni, contohlah kata kita beli yang ni, 26 hari bulan 2. Ini kali 26 hari bulan 5, 26 hari bulan 2. Tahun ni juga. Okay. Dan kita beli pada masa tu harga contohlah $60 untuk kita beli. Okay. Ini maksudnya dah 92 hari. 92 hari maksudnya dah 3 bulan. Okay. Dengan 3 bulan ni disebabkan oleh kenaikan harga emas. Okay. Okay. Bila harga naik $60 hari ni, ini modal yang dia beli. Okay. Kalau dia jual pun masih belum untung sebab ada. Kalau dia jual masih kosong. Masih break even tapi disebabkan oleh fee, tolak fee, kerugian sedikit. Kerugian 6%. Okay. Dan seterusnya lah. So, nampak tak dekat sini? Apa yang kita kena buat dekat sini? Kita cuma kena tukar di kotak kuning saja. Unit purchase, date purchase, rate hari ini, okay, harga yang kita dah beli. Daripada kita tukar jumlah ni semua, secara auto, satu table ni semua akan berubah dan dia akan bagi kita pengiraan yang terkini. Okay. So, yang inilah yang Kak Amy nak share sebab dah pukul 11 dah pun. Yang inilah yang Kak Amy nak share dengan you all supaya you all boleh buat projection, boleh gunakan table ni untuk bercerita dengan investor you dan boleh guna untuk kegunaan you sendiri juga. Okay. So, rasanya kita stop di sini sebab dah pukul 11 dah. So, nanti Kak Amy akan sharing dengan you all table ni so you all can play around with the table. Okay? You all can play around with the table so dan boleh, cuma Kak Amy macam kata Kak Amy akan lock certain cell tu supaya you all tak boleh kacau cell tu. Bila you all kacau, sebab cell ni semua Kak Amy dah letakkan formula dia kat situ. Bila you kacau habis semua akan berubah. So Kak Amy akan lock sel tu lah. Okay. So Kak Amy serahkan balik kepada Tuan MC kita. So apa-apa kekurangan daripada Kak Amy minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke masa kita berborak tadi. Dan apa tu sehingga kita berjumpa lagi di lain sesi. Kak Amy serah balik kepada Tuan MC kita. Thank you semua. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Amy. Tak ada yang kurang lah. Semuanya lebih kalau Kak Amy ni saya bagi 100% lah. Full mark markah penuh atas presentation yang memang super powerful. Lepas tu dengan Excel sheet tu lagi. Sheet pula betul saya sebut takut sheet yang tu. Sheet tu kita tolak tepi. Excel sheet yang mana tuan-tuan dan puan, Kak Amy tadi dah tunjuk dengan masuk figure je kau boleh tahu untung kau ni Tuan Azri. Dahsyat tak BSG ni? Dahsyat tak Kak Amy? Siapa nak sebut nak, siapa tak sebut memang tak dapat lah. Dapat tengok je. Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama kami TV Online BSG. Kak Amy kita akan upgrade jadikan webinar ni sebagai TV. Dan tuan-tuan dan puan, untuk pengetahuan anda, Kak Amy ni bukan sebarang orang. Sejak saya kenal Kak Amy ni,
Dia seorang insan yang luar biasa. Dia betul-betul committed dengan apa yang dia buat, apa yang dia cuba bantu kepada rakan-rakan BSG. Untuk itu tuan-tuan dan puan, ingin saya memberi satu apa kata ni, kata saya nak doktrin tu tak lah, tapi saya nak bagi anda faham, kalau anda nak berjaya dalam Kota Metal, anda kena join BSG. Sebut betul-betul BSG, Bullion Savers Group. Saya bukan nak promote tidak, tapi saya memang berbangga menjadi sebahagian apa kata ni ahli dalam BSG. BSG ni tak ada dekat tempat lain, hanya ada dalam grup KME saja. Okey, untuk itu tuan-tuan dan puan, tadi saya tengok banyak soalan ditanyakan di ruangan chatting dan mungkin ada rakan-rakan kita yang baru yang kurang faham kan, yang kurang faham tu tak apa. Yang penting jangan kurang asam. Kurang asam tak apa, yang penting jangan kurang emas. Ni yang kita nak tuan-tuan dan puan, terus setia bersama kami dan insya-Allah dari masa ke masa bukan saja KME akan buat sharing, kita ramai lagi insan-insan hebat yang ada di dalam grup ini, macam Tuan Edi, Tuan Azri kan, Tuan Nazri, Tuan Fauzan Kamari, dia tak hebat sangat tu, poyo. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan, kita ada ramai sharer yang boleh memberi inspirasi dan yang penting mempunyai knowledge yang tepat tentang projek simpanan emas. Serendah berapa Tuan Azri? Serendah RM10 sahaja kan. Kalau RM10 tak ada, jangan tanya abang tak boleh nak payung. Tapi kalau ada RM10, anda adalah jutawan emas, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey.